Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para penonton yang dikasihi sekalian, selamat datang ke rancangan Tashih Mafahim, membetulkan beberapa kefahaman bincang yang tersebar di kalangan masyarakat Malaysia, insya-Allah. Kita sampai pada siri yang ke-26. Apa hukum lafaz niat ketika nak solat? Tuan-tuan sekalian, niat dalam hati ada khilaf. Hukumnya wajib. Yang tu niat. Bila kita nak semayang kan, kita Allah, hati kita niat saja aku solat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam. Allahu Akbar. Niat dalam hati itu, yang tu yang wajib, rukun. Yang tu adalah rukun solat. Rukun semayang kan ada 13. Satu, yang pertama niat. Di mana niat tu? Dalam hati. Hak siri ni yang kita nak cakap ni apa dia? Lafaz niat. Oh, sebelum semayang Ustaz? Sebelum semayang, sebelum takbiratul ihram dan sebelum kita niat di hati, dia panggil lafaz niat. Apa hukum lafaz niat? Jawapan dia, di sisi jumhur. Jumhur ni majoriti ulama-ulama besar. Majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i, majoriti ulama dalam mazhab Hambali, majoriti ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan ia sunat agar lisan bersepakat dengan hati. Supaya lisan kita bersepakat sama dengan hati, memudahkan untuk hati melafazkan niat hati. Okay. Jadi lafaz niat hukumnya sunat. Kenapa kedengaran bunyi orang kata bid'ah? Bid'ah munkarah, bid'ah yang dikeji, amalan yang tidak waras. Ada orang kata tidak ada dalam syariat. Sebab itu rancangan ini diwujudkan, Tashih Mafahim. Kita nak betulkan beberapa fahaman songsang yang sedang giat disebarkan oleh sekumpulan kecil, mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab, kumpulan radikal yang sering menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Islam. Sedangkan 1300 tahun lebih kurang, para ulama sudah selesai bahas isu ni dan dah sebut dah benda ni sunat. Begitu juga tuan-tuan boleh rujuk fatwa negeri-negeri di Malaysia. Hampir ke semua negeri-negeri di Malaysia berpegang dengan fatwa tersebut, dan juga fatwa-fatwa di luar negara yang kita akan baca sebentar lagi. Jadi kita dapat faham bahawa melafazkan niat, kita lafazkan niat sebelum sembahyang, kita lafaz macam ni, usolli fardhal maghrib ma'muman. Lepas tu baru kita Allahu Akbar. Lafaz itu, yang tu hukumnya sunat. Adapun sebahagian kecil mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, ada sekelompok kecil di kalangan ulama-ulama Hanafi dan ulama-ulama Hanabilah mengatakan ia makruh, dan pendapat Maliki pula. Tadi kita dah sebut dah, jumhur Syafi'i, kebanyakan Hanafi, kebanyakan Hambali mengatakan ia sunat. Adapun dalam mazhab Hanafi mengatakan lafaz itu adalah harus, bukan bid'ah, bukan sesat, dan mereka tidak menyebut tidak disyariatkan. Mereka kata harus melafazkan niat di dalam melakukan ibadat. Akan tetapi meninggalkannya lebih baik, kata mazhab Maliki. Di Malaysia kita mazhab Syafi'i.
jangan rosakkan kefahaman masyarakat, keharmonian masyarakat, perpaduan masyarakat. Jangan timbulkan kekeliruan masyarakat, ambil pendapat-pendapat luar yang keluar daripada pendapat jumhur yang banyak ni, yang ramai ni. Dia pergi ambil pendapat mana-mana ulama yang bukan yang diamalkan di Malaysia, dan seterusnya disebarkan, diajar, disebarkan. Jadi orang bergaduh di antara satu sama lain sebabkan perkara kecil ni. Kata Al-Imam Nawawi, niat yang wajib itu dalam hati, dan tak wajib lafaz dengan lisan. Betul? Tak wajib lafaz dengan lisan. Kan lafaz niat tu dengan ni sebelum sembahyang kan, dengan lisan. Hak wajib niat dalam hati tu. Tapi kalau seseorang itu menggabungkan lafaz dengan lisan dengan niat dalam hati, fahuwa akad. Kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, wa in jama'aha fahuwa akad wa afdal. Kalau dia gabung lafaz dengan lisan, niat dalam hati, itu yang lebih dituntut dan itu yang lebih afdal. Begitulah hakadha qalahu al-ashab wattafaqu alaih, kata Imam Nawawi. Begitulah yang disebut oleh ulama-ulama ashab di kalangan mazhab Syafi'i, ulama besar, ulama-ulama yang menjadi sandaran dalam mazhab Syafi'iyah, dan juga mereka bersepakat di atas perkara itu bahawa ia bukan bid'ah. Jadi suara-suara songsang hasbunallah wa ni'mal wakil, yang menyebut dia ni bid'ah munkarah, bid'ah yang dikeji, dapat dosa kalau buat, itu adalah pendapat yang bertentangan dengan arus perdana yang diamalkan di Malaysia di peringkat mufti-mufti di kalangan asatidzah masyarakat kita. Dan Al-Imam Nawawi juga sebut yustahabbu talaffuz dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab juga, wa yustahabbu talaffuz ma'al qalbi kama sabaqa fil wudu' was salah, dan disunatkan melafazkan niat bersama dengan hati seperti mana yang telah diterangkan di dalam perkara wuduk dan semayang. Kenapa lafaz niat itu dianjurkan oleh para ulama dan disokong oleh bahkan majoriti ulama kata boleh, bagus, sunat, majoriti ulama sokong. Kenapa? Imam Nawawi pun terang lagi. Imam Nawawi kata liyusa'idal lisanul qalbah, liyusa'idal lisanul qalb, supaya lafaz di lidah itu boleh membantu di hati. Benda apa yang di hati? Niat itulah. Dalam mazhab Syafi'i, bila kita semayang, kita wajib niat sahaja aku solat fardu maghrib contohnya. Ada 3 komponen yang kena ada dalam niat di hati kita, iaitu komponen sahaja aku, fardu dan maghrib. 3 komponen ni pendek aja. Allahu Akbar, sahaja aku solat fardu maghrib, lintah dalam hati kan. Yang tu yang wajib dilintaskan waktu kita takbiratul ihram. Maka untuk membantu niat itu, kata Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau yang masyhur, seorang imam pakar hadis dan pakar fiqh, dia kata supaya sebutan di mulut itu membantu di hati, niat di hati. Subhanallah. Itulah hikmahnya kenapa para ulama menggalakkan lafaz niat di lidah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ulama Mesir melalui Darul Ifta Al-Misriyah, Jabatan Fatwa Mesir, antara rujukan dunia. Barat pun kalau nak rujuk fatwa yang berkaitan Islam, kalau mereka nak tanya sesuatu,
maka antara yang sangat autoriti adalah Jabatan Fatwa Mesir. Dalam satu soalan yang orang tanya berkaitan dengan hukum melafazkan ataupun menjaharkan niat ketika solat, maka dijawab oleh Profesor Dr. Ali Jumaah, niat tempatnya di hati. Adapun melafazkannya adalah disyariatkan. Tuan-tuan tengok 1300 tahun. Habis dah bahas sampai tahun yang ke 1300 ini. Orang dah bahas, semua orang dah sebut dah. Datang kumpulan ni, kelirukan masyarakat. Pecah belah masyarakat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa niat saya tak tahu. Majoriti ulama sebut dah. Dia mengajak, kumpulan ni lah, kumpulan yang radikal ni. Dia mengajak, dia sebut kata ni bid'ah ni. Dosa buat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab Al-Imam Dr. Profesor Dr. Ali Jumaah pada 2007, tahun fatwa ni dikeluarkan, dia kata niat itu tempatnya di hati, yang tu rukun. Adapun melafazkannya adalah disyariatkan, bahkan sunat. Kerana ia boleh membantu orang yang hendak solat untuk menghadirkan niat adalah hati ni. Membantu orang yang nak solat untuk menghadirkan niat dan semangat pada solat. Satu. Yang kedua, kita tengok pula satu negara yang ramai ulama, namanya Jordan. Ramai ulama besar. Jordan, Syria. Cuma kita rujuk kepada fatwa negara Jordan. Saya tak baca lah. Dia sebut ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن التلفظ بالنية مستحب. Jumhur Hanabilah, Syafi'iyah, Hanafiyah bahawa melafazkan niat itu adalah mustahab. Selesai. Perenggan ke-56 dia kata apa? Apa kata fatwa Jordan? Adapun dakwaan sekelompok kecil radikal yang sekarang ni sering mensyirikkan, membid'ahkan amalan ibadat umat Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Ni kumpulan-kumpulan yang sering membid'ahkan amalan umat Islam ni. Kata fatwa Jordan, adapun dakwaan bahawa melafazkan niat itu ada bid'ah dalalah dengan dalil tidak sabit daripada Nabi SAW, kumpulan itu kata tak ada seorang sahabat pun buat melafazkan niat itu, dan mereka menyebut bahawa itu adalah bid'ah dalalah. Saya teruskan lagi. Kata fatwa Jordan, fahadzal kalamu fihi mujazafatun kabiratun wattihamun li'ulama'il muslimin. Ayat ataupun kenyataan yang begini, yang mengatakan ia tidak ada dalil, dia adalah bid'ah yang sesat, itu adalah satu kepincangan besar dan tuduhan berat ke atas ulama-ulama Islam. Kan saya sebut tadi 1300 tahun ulama dah bahas, majoriti ulama kata ianya mustahab, dituntut, dibolehkan. Kata fatwa ulama Jordan, itu adalah tuduhan. Kataan songsang tadi yang kumpulan radikal tadi ni, itu sebagai tuduhan ke atas ulama Islam. Seolah-olah mereka tuduh ulama Islam yang ribuan orang sesat. Ribuan orang ini mengajar benda yang salah selama ni. Tuan-tuan, kumpulan radikal ini apabila dia nak tarik satu-satu orang yang baru, dia akan sebut kata selama ni kita salah. Kita sepatutnya kembali kepada Quran dan hadis. Kononnya dia menghiasi perkataan dia dengan ayat yang sebegitu, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan yang benar adalah sebaliknya. Yang kita bawa ini, tuan-tuan jangan risau, apa yang kita, bukan yang saya bawa, apa yang mufti-mufti kita di Malaysia ni, yang majoriti mufti-mufti kita bawa ni adalah yang benar, yang berdasarkan fatwa majoriti, jalan majoriti yang diikuti oleh para ulama yang benar, insya-Allah. Dan juga perkataan songsang itu, perkataan yang tadi ni, yang kata bid'ah dalalah tadi ni adalah
satu perkataan yang menyesatkan kebanyakan ataupun umum al-muslimin, menyesatkan umat Islam yang ramai. Maka tidak harus, kata fatwa ulama Jordan, menghukumkan sesat pada masalah furu', masalah fiqh yang furu'. Lebih-lebih lagi, kata fatwa ulama Jordan, khasatan anna jumhurul ulama'i qalu bi jawazi talaffuz bin niyyah. Lebih-lebih lagi apabila jumhur para ulama telah pun fatwakan 1300 tahun lamanya bahawa talaffuz dengan niat itu adalah dituntut, dibenarkan. Dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan yang baharu, kesimpulan kepada perbahasan tentang lafaz niat semayang ni, terdapat banyak perbincangan dari sudut hukum syarak mengenai amalan lafaz niat ataupun menyebut lafaz niat secara lisan. Meskipun tidak terdapat riwayat suruhan secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan amalan ini, dengar dia tak semestinya jom Quran dan hadis. Hukum ini tidak terbentuk semata-mata Quran hadis. Tengok macam mana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengeluarkan hukum berkenaan amalan ini, namun keharusan amalan ini mempunyai asas dan sandarannya. Daripada 1300 tahun sampai hari ini, semua ada asas, semua ada sandaran. Keharusan melafazkan niat ini diqiyaskan oleh para ulama melalui riwayat kisah Rasulullah Nabi menzahirkan lafaz niat haji dan umrah. Jadi ulama qiyas. Tambahan lagi, ada lagi. Amalan ini, lafaz niat solat, termasuk dalam perkara yang dianjurkan oleh ulama mazhab yang mu'tabar, serta menjadi amalan dalam kalangan sebahagian ulama salaf bahkan. Semoga kita tidak tergolong dalam kumpulan yang menimbulkan kecelaruan, perpecahan dan juga memecahkan perpaduan, keharmonian di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga Allah Taala bimbing kita, bimbing ahli keluarga kita untuk kita faham yang benar, yang betul-betul dibawa oleh para ulama. Jangan terjebak dengan kumpulan yang menimbulkan kekeliruan dan perpecahan ini di belakang moto mereka untuk kembali kepada Quran dan hadis, sedangkan jalan yang benar adalah jalan yang dibawa oleh para ulama ni. Mereka inilah yang paling mengikuti Al-Quran dan hadis, di samping mereka juga berpandukan kepada dalil-dalil lain di dalam mengeluarkan hukum-hukum Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.